Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Yang ada mohon doa yang berusaha Profesor Dr. Syahnur, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada hari ini kita sambung sesi kuliah Al-Quran Al-Karim atau kuliah Tadabbur Al-Quran dan tafsir dalam surah Al-Fil, tafsir surah Al-Fil daripada kitab Tafsir Al-Furqan karangan Dr. Abdullah Yasin Hafizahullah. InsyaAllah kita pada muka surat 397. Tafsir ayat. Ayat pertama kita dah bincangkan secara ringkas dan saya akan ulang kaji secara ringkas sahaja dari segi makna umum. Kemudian kita akan habiskan sampai muka surat 401 insyaAllah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam tara Alam tara, kalimah alam yang perlu tuan-tuan buat catatan adalah jenis istifhamnya yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu, iaitu istifham takriri, soalan yang hanya memerlukan kepada satu jawapan, iaitu jawapan ya. Itu nama istifham takriri. Bukankah? Okay. Dan soalan yang hanya memerlukan satu jawapan tidak namanya istifham ingkari. Dan soalan yang memerlukan kepada maklumat dan pemberitahuan istifham hakiki. Di sini alam istifham takriri kerana ada soalan a, adakah, lam penafian. Soalan bertemu dengan penafian dinamakan sebagai istifham takriri. Kita terjemahkan dengan bukankah. Untuk bahasa Melayu semua bukankah. Alam pun bukankah, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, alaysa tu soalan, laisa tu penafian. Sama ada lam ke laisa ke, sebab kita tetap namakan sebagai kita terjemahkan sebagai bukankah. Tara, alam bukankah. Tara, kamu melihat. Melihat sama ada melihat dengan hati, iaitu dengan pengetahuan yang jelas, atau melihat dengan mata. Kalau tara, kalimah ru'yah atau kalimah yanzur diikuti dengan ila, ada perkataan ila, confirm maksudnya tengok dengan mata. Contoh, ila rabbihim yanzurun. Okey. Apa tu? Ila rabbiha nazirah. Mereka melihat kepada Tuhan mereka pada hari kiamat. Memang kita akan nampak dengan mata kita Allah Subhanahu wa taala di hari ketika di syurga. Sebab ada kalimah ila. Atau kita kata afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat terhadap unta? Jadi kalau ada kalimah ila, confirm mata yang nampak. Confirm tengok dengan mata. Tapi kalau tak ada kalimah ila, dia ada dua kemungkinan. Mungkin dengan mata, mungkin dengan hati. Jadi bukankah kamu telah melihat? Artinya dengan mata mungkin, iaitu Nabi melihat kesan-kesan peninggalan tentera bergajah.
atau dengan hati, iaitu Nabi boleh tanya siapa sahaja yang hidup, semua mereka bagikan berita yang sama yang meyakinkan seolah-olah Nabi melihat dengan hatinya, nampak dengan jelas bahawa memang berlaku satu ketika Allah musnahkan tentera bergajah. Fa'ala, apa yang Allah lakukan, fa'ala, tindakan atau perlakuan. Fa'ala, kita fokuskan pada perbincangan fa'ala berbeza dengan amila. Fa'ala, untuk perbuatan Allah lebih sesuai disifatkan dengan fa'ala, bukan amila. Walaupun kedua-dua maknanya bermakna lakukan, tapi fa'ala artinya perbuatan yang lebih umum. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala ketika melakukan sesuatu tidak ada kesusahan dan kepayahan baginya, dan kalimah fa'ala sesuai untuk dimaknakan. Manakala kalimah amila dalam bahasa Arab kelihatan seolah-olah ada bebanan, bekerja, maknanya bekerja. Jadi fa'ala adalah kalimah paling tepat untuk memaknakan perbuatan Allah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak sesuatu ianya mudah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Rabbuka alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Kalimah rabbuka, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah Rabb. Rabb adalah bermaksud Tuhanmu. Namun kalimah ilahuka juga bererti Tuhanmu. Jadi apakah makna beza antara Rabbuka dengan ilahuka? Rabbuka apabila ia berkaitan dengan perbuatan Allah terhadap makhluknya, itu dinamakan sebagai Rabbuka. Allah menciptakan, Allah melakukan, Allah menaikkan derajat, Allah Subhanahu Wa Taala menjatuhkan sebuah kerajaan, atau Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan satu kaum, Allah atau seseorang, atau Allah menjatuhkan atau menghina seseorang. Apa yang Allah lakukan terhadap hamba-Nya dinamakan sebagai ar-rububiyah. Sebab tu kalau tauhid ar-rububiyah membincangkan tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap makhluknya. Allah menciptakan, Allah mentadbir, dan Allah Subhanahu Wa Taala menguasai makhluknya. Kalau ilahuka atau al-ilah, atau kita panggil perbincangan berkaitan uluhiyah, tauhid uluhiyah, ia berkaitan dengan apa yang sepatutnya makhluk lakukan terhadap Allah, iaitu hanya menyembah Allah, hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya gerun dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagainya. Itu nama al-uluhiyah. Sebab tu kalau kita belajar tauhid rububiyah, kita bincangkan tentang apa yang Allah lakukan terhadap makhluknya, kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, bukti-bukti kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala secara fitrah, bukti secara syarak, bukti secara panca indera, bukti secara akal. Yang bukti akal, dalilul khalqi, dalilul taswiyah, dalilul jenis-jenis dalil khal, dalil taswiyah, dalilul afaq. Kita bincang tentang dalilul hidayah, dalilul takdir. Ini semua kita bincang dalam bab tauhid ar-rububiyah berkaitan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan syarahkan nanti insya-Allah. Dalam ketika kita sampai surah sampai isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a, dalil ikhraj sebagainya, ini akan kita bincangkan dalam surah sampai isma rabbikal a'la. Semua ni bukti-bukti rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sabbih isma rabbikal a'la. Rabb, apa Allah lakukan? Allah cipta sebagainya. Jadi rabbuka biasanya kalau kita lihat kepada kalimah rabbuka, Allah akan ceritakan tentang apa yang Allah SWT lakukan terhadap hamba-Nya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu ceritakan tentang, Allah suruh Nabi perhatikan, atau Allah tanya kepada Nabi SAW, bukankah kamu dah melihat apa yang Allah Subhanahu Taala telah lakukan terhadap ashabil fil? Jadi perbuatan Allah terhadap hamba-Nya. Sebab Allah gunakan kalimah rabbuka.
bi ashabil fil. Adakah kamu atau kalau kita tengok, kalau soalan ni berkaitan dengan soalan mengandungi perintah, kita terjemahkan, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Manakala diterjemahkan apakah kamu, artinya kalau bahasa Melayu kita kalau sebut apakah kamu, seolah-olah Allah seolah-olah sebelumnya Nabi tidak melihat. Tapi saya lebih cenderung kepada penterjemahan bukankah. Dari segi penggunaan bahasa, saya tahu semua orang faham maksudnya, tapi penggunaan bahasa, bukankah Tuhan kamu telah lakukan, bukankah kamu melihat apa yang telah Tuhanmu lakukan terhadap tentera bergajah? Jikalau begitu maksudnya tidak ada penyalahan, tidak menyalahkan. Wallahu alam. Okey, kita masuk ayat kedua. Ini yang jadi perbincangan. Alam. Sahabat, alam ni istifham apa, sahabat? Ya. Apa dia, Ustaz? Ayat yang kedua tu alam tu istifham apa? Oh, baru nak buka, Ustaz. Tak ingat dah. Okey. Sorry, Ustaz. Okey. Okey, minta maaf tak jadi mengejut. Nampak kamera sama buka tu yang saya tanya. Baru buka. Okey, Ustaz. Istifham. Okey. Istifham yang kedua, alam, Allah gunakan uslub yang sama. Tetap dinamakan sebagai istifham takriri. Takriri. Mana? Istifham takriri, iaitu bukankah juga. Alam yaj'al. Tuan-tuan tengok ke ayat ke atas, Allah kata fa'ala. Allah telah lakukan. Fa'il madhi. Tapi dalam ayat yang kedua, Allah kata alam yaj'al dengan fa'il mudhari'. Apa beza fa'il madhi dan mudhari'? Fa'il madhi past tense, dia berlalu. Dia berkaitan dengan sejarah. Allah kata tak tengok ke sejarah, adakah kamu, bukankah Allah dah lakukan terhadap tentera bergajah? Artinya dia tak berulang. Tidak berulang peristiwa ini. Dia telah berlalu. Hanya diceritakan, dikisahkan. Tetapi kalau kata fa'il mudhari' ialah perbuatan yang sedang dilakukan atau perbuatan yang akan dilakukan atau perbuatan yang akan berlaku secara berterusan. Itu nama fa'il mudhari'. Kalau fa'il madhi, past tense, habis. Fa'il mudhari' dia dah present tense, dia dah future tense. Fa'il mudhari' juga ada present continuous tense ke, Prof? Mana semua sekali yang sedang berlaku, yang akan berlaku dan yang terus menerus berlaku. Yang fa'il mudhari'. Dalam ayat kedua, Allah gunakan fa'il mudhari'. Allah kata alam yaj'al. Bukankah Allah sering menjadikan? Mana kalimah yaj'al, mana sering menjadikan atau selalu menjadikan, atau Allah kata yaj'al artinya Allah cerita tentang peristiwa tentera bergajah, tetapi keadaan yang sebegini Allah akan terus menerus lakukan. Yaj'al. Apa arti yaj'al? Dalam Al-Quran, kalau kita tafsirkan Quran, kita kena faham perkataan, kalimah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah guna kalimah al-ja'lu ataupun kalimah ja'ala. Alam yaj'al. Di kalimah ja'ala dalam Al-Quranul Karim, dia membawa dua makna. Ja'ala. Ja'ala boleh bermakna sayyara. Sama macam tara tadi. Tara boleh ada dua makna. Tengok dengan mata, tengok dengan hati. Ja'ala dalam Al-Quran boleh bermakna sayyara atau bermakna khalaqa. Sayyara artinya Allah jadikan atau Allah ubah satu keadaan kepada keadaan. Itu nama ja'ala. Allah jadikan kita daripada muda jadi tua. Mana dia berubah satu keadaan kepada satu keadaan. Itu nama sayyara. Ja'ala juga berarti
Allah SWT cipta suatu benda yang tak ada, jadi ada. Bermakna khalaqa, Allah menciptakan. Kalau sama bahasa Melayu. Ja'ala, boleh kita katakan menjadikan. Menjadikan kita pening kepala. Jadi daripada keadaan tenang jadi pening kepala. Ja'ala juga. Menjadikan berarti menciptakan. Bahasa Melayu ja'ala berarti menjadikan. Dia menjadikan, cuma bahasa Melayu ni bezanya kita tak kaji detail-detail. Kadang-kadang kalau kaji detail sekalipun maknanya tidak terlalu konsisten seperti mana bahasa Arab. Bahasa Arab Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran dan Allah gunakan kalimah-kalimah ini kerana makna dia konsisten. Maknanya konsisten dan teliti. Ja'ala boleh buat dua makna. Sayyara, mana Allah jadikan satu keadaan kepada satu keadaan atau satu benda jadi berubah jadi benda lain. Itu nama sayyara. Kalau kata maknanya satu lagi khalaqa, cipta, benda yang tak ada tiba Allah cipta. Okey. Dalam ayat macam mana kita nak tahu makna dia cipta ke? Allah jadikan, Allah cipta satu alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kita nak maknakan bukankah dia telah mencipta tipu daya? Adakah dia mencipta? Tak mungkin. Allah tak cipta tipu daya mereka. Jadi sebab tu kalimah ja'ala tidak boleh dimaknakan dengan mencipta kat sini. Dia hanya dengan makna sayyara, iaitu Allah menjadikan. Bukan Allah mencipta. Allah mengubah. Allah menjadikan tipu daya mereka dan Allah menjadikan hasad dengki mereka dan perancangan mereka, kaidah atau perancangan tipu daya mereka jadi sia-sia. Jadi benda yang terancang, sangat terancang. Abrahah jalan daripada San'a melalui kabilah-kabilah Arab. Raja Himyar ditawan, siapa nak lawan ditawan. Sampai kat Taif pun, Taif yang Bani Saqif yang kuat tak berani halang. Buka jalan, hantar petunjuk jalan. Tunjuk ni Mekah, nak serang Mekah, jangan usik kami. Sampai tak begitu, hebatnya Abrahah. Sampai kat Mekah, Abdul Muttalib kata, kami tak nak lawan. Aku cuma nak unta, berulangkan balik unta aku. Kaabah ada Tuhan yang menjaga dia. Aku tuan pada unta, aku minta unta balik yang dirampas oleh tenteramu. Kaabah ada Tuhannya ialah yang menguruskannya, yang menjaganya. Itu je kata Abdul Muttalib. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dari segi makna kita tak kata ja'ala berarti fa'ala. Tapi ayat-ayat begini akan digunakan oleh golongan-golongan yang sesat sebab untuk mengatakan bahawa tipu daya ni Allah yang ciptakan. Orang yang sesat ni pun Allah yang bagi. Jadi ada orang Allah cipta dalam keadaan dia jadi ustaz, ada orang Allah cipta dia jadi penjenayah. Memang Allah ciptakan. Ini golongan Jabariyah. Kenapa saya sebut perkara ini? Tuan-tuan akan temukan ayat-ayat begini akan digunakan pakai dalam oleh golongan tertentu. Dia akan mencari ruang untuk menyesatkan umat melalui makna-makna bahasa yang boleh dijadikan pintu masuk. Bagi orang yang tidak mendalami ilmu pengetahuan bahasa akan jadi tercengang. Allah jadikan tipu daya. Jadi yang menipu sebenarnya Allah yang Allah tetapkan. Kita tak tahu itu. Dari mana kita nak tahu? Ja'ala bermakna sayyara, itu Allah ubah satu keadaan kepada satu keadaan yang lain, atau bermakna Allah SWT cipta, dilihat kepada maf'ulnya, atau dilihat kepada predikatnya, atau dilihat kepada objeknya. Apa objek? Tengok kepada objek atau maf'ul. Tak apalah, bagi yang faham boleh teruskan. Yang tak faham, tuan-tuan cuba fahamkan. Tak faham juga, tak apalah. Kerana ini berkaitan dengan bahasa. Kalau dia ada dua maf'ul yang Allah lakukan. Dia kata ada dua maf'ul. Allah menjadikan susu itu basi. Artinya apa? Ada susu, ada basi.
Allah jadikan susu itu basi. Ada dua maf'ul, artinya berubahlah dua benda. Berubah satu keadaan pada satu keadaan. Allah jadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Tipu daya dan sia-sia. Kalau ada dua maf'ul, maknanya sayyara. Artinya Allah SWT bukan menciptakan. Tak. Allah cuma ubah. Orang kafir nak datang buat tipu daya, Allah ubah tipu daya dia jadi satu benda yang kena pada diri dia sendiri. Atau jadi sia-sia. Tapi kalau maf'ulnya cuma satu, maknanya Allah menciptakan. Ja'ala yang hanya ada satu maf'ul, berartinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Contohnya bila kalau Allah dalam ayat Quran kita jumpa ayat inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin, atau ja'alallahu al-ka'batal baital haram itu sayara, mana sayara. Kalau makna ja'ala yang ada satu maf'ulnya, contohnya pada ayat Allah kata allazi ja'ala lakumul arda firasha. Allah yang jadikan bumi itu tempat tinggal kamu. Jadi Allah memang jadikan. Sebelum tu tak ada bumi. Kemudian Allah ciptakan bumi sebagai tempat tinggal kita. Was-samaa'a binaa'a. Allah memang jadi langit itu sebagai binaan di atas kita. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Ja'ala kat sini artinya Allah ciptakan. Jadi kalau dalam tafsir kita akan nampak kalimah ja'ala, kita tengok maknanya apa? Tengok kepada maf'ulnya satu ataupun dua. Okey. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ja'ala sini bermakna sayyara, iaitu Allah ubah satu keadaan kepada keadaan yang lain, bukan Allah ciptakan. Apa yang Allah ubah? Kaidahum, tipu daya mereka. Siapa tipu daya mereka? Mereka adalah tentera bergajah. Kaidahum, tipu daya. Kat mana tipu dayanya ke sini? Ustaz akan bawakan qaul Qurtubi, kita akan baca kejap lagi. Allah jadikan tipu daya mereka fi tadlil, dalam keadaan tersesat atau tak kena sasaran. Tadlil iaitu sia-sia dalam makna begini, rancang bukan main hebat tapi tak ada kesan, jadi lain. Kalimah ad-dhalal artinya yang jalan tak ikut plan. Tahu orang dalal, orang yang sesat. Apa dia sesat? Perjalanan tidak sesuai yang dirancangkan atau yang dimahukan. Orang sesat, dia salah jalan, salah pilih jalan. So itu dipanggil sebagai dal, orang yang sesat, orang yang hilang arah, namanya dal. Okey. Kita tengok maksudnya, kata Ustaz, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa dia akan menggagalkan usaha tentera bergajah itu. Allah telah menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Okey. Kalimah yaj'al fa'il mudhari'. Apa itu fa'il mudhari'? Allah akan menjadikan tipu daya orang kafir itu akan tersasar, akan musnah. Dan ini kalimah yaj'alu fa'il mudhari' artinya dia berterusan sampai hari kiamat. Kita kalau kita nak berjuang, nak menyampaikan kebenaran, jangan risau tentang kekuatan yang ada pada musuh. Yang penting fokus kepada apa? Kekuatan yang ada pada kita dan gunakan sepenuhnya. Buat apa yang kita mampu, tawakkal ala Allah. Manakala kekuatan yang ada pada musuh, Allah yang tadbir. Musuh sehebat-hebat Fir'aun, bawa tentera yang begitu banyak, nak tangkap Nabi Musa AS, dan orang yang lemah semangatnya akan kata, inna lamudrakun. Seperti kaum Musa, wahai Musa, kita confirm kena tangkap. Tapi Nabi Musa melihat bahawa kita dah buat sedayanya, kita dah mengambil asbab, buat semampunya, hasilnya serah kepada Allah. Ketika itu Musa jawab, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Jadi kita tidak akan berlaku. Mereka tak akan tangkap. Sesungguhnya Allah SWT bersama dengan aku dan Allah akan bagikan jalan keluar. Allah akan tunjuk jalan keluar
ketika itu diperintahkan, Allah perintahkan Musa untuk pukulkan tongkatnya ke laut, maka terbelahlah laut. Jadi kita dalam dunia ni, jangan tunggu keajaiban. Buat semampunya. Dan bila buat semampunya, tak mampu lawan kebatilan ke, tak mampu lawan perjuangan kita lemah, jangan putus asa dengan Allah. Kerana pertolongan Allah tu biasanya datang pada waktu genting. Kerana kita dah usahakan semampunya apa yang kita mampu buat, bakinya serahkan pada Allah. Di situlah ketika Nabi buat semampunya sampai lari ke Gua Hira, di Gua Thawr bersembunyi, bakinya kafir Quraisy tetap sampai di depan pintu Gua Thawr. Sampai depan Gua Thawr, ketika Abu Bakar rasa terlalu takut, Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalau mereka lihat tapak kaki mereka, tunduk je, confirm nampak kita, ya Rasulullah. Mana Gua Thawr tu, tempat confirm nampak. Nabi dah rancang macam-macam. Untuk memang confirm, ikutkan perancangan, memang mereka tak akan sampai di sana. Mana taknya, Gua Thawr tu tinggi. Hampir, dia bukan 700, hampir 1 kilometer ketinggian. Tinggi. Tak mungkin orang Arab naik ke situ. Jalannya pula jalan yang susah. Bukan bukit yang senang dinaiki. Bukan bukit yang jadi biasa orang Arab ke situ. Nabi rancang sehabisnya. Tapi bila mereka datang juga, serahkan kepada Allah. Allah kata, Allah menangkan Nabi. Illa tansuruhu faqad nasurahullah. Iz akhrajahu ladzina kafaru thaniya itsnain. Iz huma fil ghar. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Nabi kata jangan takut, Allah bersama dengan kita, Allah menangkan kita, Allah tolong kita. Masa tu Allah kata fa'ayyadahu bijunudin lam tarawha. Allah kata fa'anzalallahu sakinatahu alaih wa ayyadahu bijunudin lam tarawha. Maka Allah SWT turunkan ketenangan bagi dia, dan Allah SWT bagi pertolongan dengan tentera-tentera yang tak dapat lihat. Yang pertolongan Allah datang bila? Setelah kita usaha sesungguhnya dan serahkan pada Allah. Dan semua bab itu yang perlu kita lakukan. Dan ayat ni Allah kata, alam yaj'al, bukankah kami sering melakukan tipu daya orang-orang kafir itu menjadi sia-sia. Suatu kala dia kata kaidahum, kembali kepada ashabul fil, Allah dah jadikan tentera bergajah itu rancangannya makin sia-sia. Tapi kalau kata tipu daya, tentera bergajah tipu daya mereka cuma satu, iaitu mereka jealous nak musnahkan Kaabah. Jadi hum kat sini kembali kepada siapa? Kaidahum kembali kepada seluruh orang kafir. Allah sentiasa menjadikan perancangan musuh-musuh Allah, orang kafir ke, munafik ke, dan siapa sahaja yang mengikut Allah, Allah akan jadi perancangan mereka sia-sia. Takkan terjadi. Nabi orang rancang nak bunuh, tak jadi, selamat. Imam Ahmad dipenjarakan, tak jadi, Allah selamatkan. Siapa saja, walaupun mereka mati, disangkakan bahawa matinya seorang dalam penjara akan settle. Tak. Akan ada orang yang sepertinya ramai. Seperti mana fitnah dilemparkan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah, mati di penjara. Tapi pemikirannya dan anak muridnya ramai. Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir Az-Zahabi, adanya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan sejarah menunjukkan bahawa anak-anak murid ini menggerakkan ilmu pada kurun yang ke-8 ke-9 situ. Mana takkan seseorang yang berjuang jalan Allah walaupun keadaan macam mana sekalipun, dia Allah SWT akan zahirkan. Okey. Betul Allah kata alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah sering menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Iaitu siapa? Kalau nak fokus pada kes sekarang kes Ashabul Fil, tentera bergajah. Kalau fokus pada pengajaran, semua tipu daya orang kafir itu akan sia-sia. Bila tipu daya orang kafir itu ada kesan, negara Islam jatuh tidak? Jatuh. Khalifah Islam jatuh tidak? Jatuh. Bila tipu daya orang kafir itu berjaya,
apabila orang Islam sendiri yang meninggalkan usaha, meninggalkan agamanya, meninggalkan perintah agama. Bila sesama sendiri, kalau bapa politik pecah sama sendiri atau hilang akhlak, seperti yang berlaku kepada hilang akhlak, hilang moral, hilang keadilan dan sebagainya, ini yang dibincangkan dalam bab siasat syariah. Itu ialah punca kepada semua kejatuhan mazhab, semua kejatuhan khalifah berpunca daripada masalah sendiri. Musuh takkan mampu buat apa-apa kecuali dengan bila kita meninggalkan asbab untuk kejayaan. Tiap-tiap kejayaan Allah jadikan bahawa sunnatullah. Orang yang berjaya itu orang yang merancang, orang yang bekerja, orang yang berusaha. Tak mungkin Allah SWT akan sia-siakan usaha orang yang mempertahankan agamanya. Tapi kalau berlaku juga artinya memang kita kurang merancang atau kita kurang bekerja. Tiba-tiba Syiah ramai. Punca memang ahli sunnah kurang bekerja. Atau tak kena lah tu. Ada benda, ada something yang kita kurang. Tiba-tiba kesesatan tersebar. Tiba-tiba begini. Berlakunya keruntuhan atau masalah berpunca dari kita. Allah janji satu perkara. Kalau kita perhatikan dan lihat dan buat semampunya yang kita buat, Allah akan bantu. Itu yang Allah akan bantu. Walaupun kita diseksa, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Confirm orang yang sabar ni akan menang. Akan bertahan. Tetapi kalau habis begitu, sia-sia, berkemungkinan ada yang tak kena dalam satu perkara. Okey. Kita rujuk kepada, tengok muka surat 398. Ar-Razi berkata, iaitu Al-Imam Fakhrul Razi berkata, walaupun makna asal al-kaid, tipu daya, iaitu ini sesuatu yang memudaratkan orang lain secara tersembunyi. Tipu daya artinya dia bukan direct. Dia buat trik, dia buat tipu daya. Artinya tak secara langsung. Kalimah al-kaid artinya tipu daya, iaitu memudaratkan musuh dengan cara trik atau dengan taktik. Tetapi mengapa ia digunakan di sini? Padahal rencana menghancurkan Kaabah adalah suatu yang nyata dan zahir. Kenapa nyata zahir? Abrahah kata, kami datang ke Mekah nak runtuhkan Kaabah sebab ada orang Arab berak di istana aku. Orang Arab muliakan Kaabah dan dia berak di istana Qulais. Atau menurut riwayat yang lain, sebab ada di kalangan orang Arab yang menyebabkan kebakaran Al-Qulais, tempat istana yang aku bina. Jadi aku nak hancurkan Kaabah. Tempat yang kami muliakan dihancurkan, kami nak balas balik. Kami hanya nak runtuhkan Kaabah, kami tak dengki dengan mana-mana orang. Kami tak nak bunuh orang, dia kata. Kami cuma nak runtuhkan Kaabah balik. Sebab tu Abdul Muttalib biarkan. Kalau nak masuk. Kaabah Allah jaga. Aku jaga kambing aku dan orang aku. Selesai. Kalau buat apa buatlah. Allah akan jaga Kaabah. Jadi dia secara zahirnya, dia terang kata, dia datang nak runtuhkan Kaabah. Dia bukan nak perang. Walaupun berlaku peperangan, 2 kali peperangan. Orang Arab nak halang. Orang Himyar halang dan beberapa kaum yang halang. 2 kaum kalah. Baru datang lagu kat Taif. Taif tak berani lawan. Sampai kat Mekah, Abdul Muttalib tak berani lawan. Ni kebijaksanaan. Kalau tak kuat, jangan lawan. Tak ada kemampuan, ini satu kebijaksanaan. Ulama membincangkan tentang perbuatan Abdul Muttalib, penakut ataupun bijaksana. Bijaksana. Dia tidak mati atau tidak menjadikan rakyatnya terkorban atau pengikutnya terkorban atau kaum terkorban untuk melawan orang yang confirm secara hakikat kita tak mampu lawan walaupun dia zalim. Ini suatu kebijaksanaan. Jadi tujuan Abrahah jelas datang runtutkan Kaabah. Tapi kenapa Allah namakan sebagai kaid? Kata Imam Ar-Razi, Allah kata sebenarnya mulut dia kata dia nak balas dendam kerana orang rosakkan istana dia, sama terbakar ataupun orang kotorkan. Hakikatnya bukan kerana itu. Hakikatnya dia hasad dan dengki dengan Kaabah itu sendiri. Malah dia nak runtuhkan Kaabah, dia nak bersaing Kaabah sejak dari awal. Dia bina istana tu pun nak bersaing dengan Kaabah.
Dia tak kata. Tapi Allah, betul, dia sembunyikan sesuatu dalam hati, disahirkan yang lain. Allah kata kaid, ini tipu daya dia. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang disembunyikan apa dia? Perasaan hasad dan dengki terhadap orang Arab yang memiliki kemuliaan adanya Kaabah di tempat mereka. Kadang-kadang ada perangai macam ni juga kat orang ni. Alah, dia Iran, tak minta maaf, jangan sebut, bukan sebut negara. Bangsa Syiah ni, dia tak boleh nak kuasai Mekah Madinah. Dia buat apa? Karamitah, curi Hajar Aswad, buat Kaabah sendiri. Buat apa nak risau lagi Kaabah tempat dia? Tak boleh dah kuasai kawasan sana. Dia buat Kaabah sendiri tempat dia. Dia buat agama sendiri. Kata orang Parsi, Majusi lah, yang bahasa Majusi, nak bersaing dengan agama Islam tak ada. Macam nak bersaing. Dia pun buat mazhab sendiri yang memenangkan bangsa Parsi. Itu mazhab Syiah. Nak lawan orang Arab tak boleh. Orang Arab ada agama Islam. Nak hancurkan Islam tak boleh. Caranya apa? Wujudkan mazhab Syiah yang memenangkan bangsa Parsi atas slogan ajaran Islam. Sebab tu agama Syiah hakikatnya agama Majusi yang dihidupkan semula dalam atas nama Islam. Majusi musnah dah, tak ada. Sebab tu dia kata slogannya apa? Slogan Syiah yang bawa cinta Ahlul Bait dan memusuhi sahabat. Kalau sahabat dimusuhi, apa yang tinggal? Tak ada hadis. Kerana Quran dan Sunnah itu diriwayatkan melalui sahabat. Quran pun dia kata tak cukup. Dia kata sahabat hancurkan. Sahabat bakar. Dituduh Abu Bakar tu bakar Quran. Bukan bakar nuskah-nuskah yang kecil yang mengganggu ataupun dapat mengelirukan. Nuskah yang dah dicatatkan. Dia kata bakar kontennya, isi kandungan Quran. Digunakan alasan tersebut. Jadi dia kata siapa Abu Bakar dia kafir, lepas tu dia bakar Quran sebagainya. Dah Syiah masalah Quran. Hadis, macam mana dapat hadis kalau sahabat-sahabat semua dikafirkan? Nak terima hadis daripada mana? Terpaksa cipta mafhum hadis sendiri, perkataan Nabi yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait ataupun yang perkataan-perkataan imam yang 12. Sebabkan dia tak jumpa jalan macam mana sampai pada Nabi, dia terpaksa cipta kaedah baru. Selain daripada Nabi, ada juga imam 12 yang lain yang kata-kata juga maksum yang perlu dijadikan sebagai undang-undang. Maka diciptalah salasilah ataupun diciptalah hadis-hadis palsu untuk diletakkan kepada imam-imam tersebut. Banyak diciplak daripada hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis semua diciplak semua tapi ditukarkan kepada imam ini dan itu sebagainya, ditukarkan perawi. Ini yang dilakukan oleh golongan Majusi yang terpaksa akur bahawa dia atas nama Islam kerana faktor politik, tapi dia rosakkan Islam dari dalam. Wujudlah mazhab Syiah. Okay. Dia kata kita cinta Ahlul Bait, keluarga Nabi, tapi pada yang sama dia kafirkan semua isteri-isteri Rasulullah. Macam mana boleh cerita satu keluarga isteri tak masuk? Tak mungkin. Dia hanya terima daripada Hasan Hussein dan keturunan Husain. Mana keturunan Hasan? Hasan tak ada kaitan dengan Parsi, tak ada kaitan dengan agama Majusi. Husain tak ada kaitan. Tapi isteri Husain, salah seorang isterinya Yazdajir, adalah puteri kepada Raja Parsi. Raja Parsi yang last ketika ditawan, ketika dia mati dan ditawan istananya, Khalifah memberikan hadiah anak perempuan raja, puteri itu kepada Husain. Husain menikahinya. Dari situlah datang keturunan anak-anak Husain. Memang isteri Husain seorang salihah, seorang yang baik. Tapi orang Parsi dia nak juga keturunan daripada ada darah-darah Parsi. Akhirnya Ahli Bait yang dimasukkan 12 imam hanya daripada jalur itu. Sedangkan Husain ada banyak isteri, hanya satu isteri itu yang dijadikan sebagai Ahli Bait. Nabi ada banyak isteri, Nabi ada anak-anak, keturunan Nabi yang lain, Sayyidina Hasan bin Ali, ada keturunan yang sangat ramai, tapi tak dikira sebagai Ahli Bait di sisi golongan Syiah.
Tapi tetap sampai bila-bila dibuat macam sekalipun, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah akan musnahkan dan binasakan apa yang dirancangkan oleh orang-orang kafir. Kerja kita hanya sampaikan yang betul, buat semampunya dalam segala perkara, sisanya natijahnya serahkan pada Allah. Kerana Allah takkan sia-siakan usaha orang beriman dan Allah akan sia-siakan segala perancangan jahat orang kafir. Okey. Wa arsala alaihim tayran ababil. Ya, Allah sebut alam 2 kali. Allah tanya dengan alam, bukankah, ayat pertama. Yang kedua pun Allah kata bukankah. Cuma dalam terjemahan kita, adakah. Yang kedua bukankah. Bolehlah maknanya lebih kurang. Tak ada sama. Kalau kita baca secara keseluruhannya nampak lebih kurang sama. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan arsala alaihim, Allah kirimkan atas mereka. Arsala artinya kirim. Kiriman. Mengirimkan. Sebab tu surat kita panggil risalah. Bahasa Melayu panggil apa? Risalah atau warkah. Betul Prof? Risalah daripada risalah dari fulan dan fulan. Warkah dari fulan dan fulan. Itu bahasa Arab. Risalah artinya kiriman. Warkah artinya warakah. Surat tu. Surat tu dia panggil warakah. Risalah artinya kiriman. Mana kiriman kertas yang dikirimkan. Atau risalah. Risalah tu apa yang mesej yang dikirimkan. Untuk arsala artinya kirim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kat dunia ni takkan melihat Allah. Tapi Allah kirimkan. Allah kirimkan seorang utusan. Utusan Allah. Itu Allah SWT, Nabi sendiri tak melihat Allah. Tetapi melalui Jibril, Rasul malaikat, sampaikan kepada Rasul dari kalangan manusia. Dan kita perlu ikut Nabi SAW. Kat sini, sebelum cerita tentang ayat ni, saya bagi isyarat satu kesesatan golongan batiniah atau golongan sufi yang melampau. Nabi pun, dalam banyak perkara, Nabi tak ambil wahyu direct daripada Allah melalui Jibril AS, kebanyakannya. Allah boleh bagikan, ada pengecualian Allah bagi ketika Isra' Mi'raj dan sebagainya. Yang penting kebanyakannya Nabi SAW, ilmu Nabi itu apa yang diajarkan oleh Jibril. Malah Allah menamakan Jibril sebagai guru Nabi SAW. Allamahu syadidul quwa. Tiba-tiba datang kumpulan tertentu kata, ilmu saya ni, agama saya tak ambil ikut Nabi ni, syariat kami ahli makrifat, direct daripada Allah. Direct daripada Allah, tanpa melalui Jibril AS. Nak kata Jibril lah jadi Nabi pula. Jadi lebih hebat. Jibril pun tak. Jibril pun tak. Kami ni direct dengan Allah. Dan mengistilahkan ilmu mereka sebagai ilmu laduni. Ini suatu ajaran sesat. Dalam bab pemahaman agama, dalam bab pengamalan agama, dalam bab pengetahuan tentang perkara ghaib, kita takkan dapat maklumat kecuali melalui Rasulullah. Kita tak tahu apa-apa. Mesti melalui Rasulullah. Kerana Rasulullah manusia yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk ajarkan agama kepada kita. Cuma kalau dikirim Rasul, dipanggil arsala ilaihim atau ba'atha fihim. Dikirimkan kepada mereka. Tetapi kat sini sebut wa arsala alaihim. Apa beza arsala ilaihim dan arsala alaihim? Arsala ilaihim, kirim sesuatu bagi mereka, untuk mereka. Tapi arsala alaihim, kirim sesuatu sebagai hukuman ke atas mereka. Alaihim, atas mereka. Jadi kalau arsala, kiriman tadi untuk kita miliki, untuk kita dapat sesuatu. Arsala ilaina ar-rasul.
dikirimkan kepada kita rasul-rasul. Tapi kalau kata arsala alaihim, Allah kirimkan ke atas mereka, iaitu satu hukuman. Bezanya alaihim dengan ilaihim. Tayran ababil. Tayran artinya burung-burung. Boleh juga diartikan dengan barang-barang yang berterbangan. Burung-burung zahirnya, ini yang disebutkan dalam banyak riwayat dan sebagainya, memang burung yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah tayr juga boleh bermaksud barang-barang yang berterbangan, sesuatu yang berterbangan. Ababil, ababil artinya berkumpulan-kumpulan atau berduyun-duyun atau berbondong-bondong, mana banyaknya burung. Wa arsala alaihim tayran ababil. Burung ni bukan nama dia ababil. Ababil adalah keadaan dia datang berbondong-bondong, datang beramai-ramai. Ramai-ramai. Datang jumlah yang sangat banyak. Berduyun-duyun. Tidak namanya ababil. Tapi yang terkenal kita panggil burung-burung ababil. Sebenarnya burung ini burung yang antara burung-burung kat dunia. Tapi Allah SWT perintahkan kepada burung-burung tadi untuk bawa batu yang terbakar atau hijar min sijil untuk dikirimkan ke atas kaum Abrahah atau ashabil fil. Jadi wa arsala alaihim tayran ababil di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan alam, Allah boleh perintah alam, kerana perintah Allah terhadap suatu perkara sama ada Allah perintahkan kepada satu makhluk untuk melakukan tugas tertentu, ataupun Allah perintahkan malaikat untuk lakukan sesuatu terhadap satu makhluk, atau Allah boleh buat sesuatu tanpa perantaraan mana-mana makhluk. Ketiga-tiga cara ini Allah nak tunjukkan kuasanya. Ketika Allah nak jadikan satu perkara tanpa perantaraan makhluk, Allah kata kun fayakun. Nabi Isa tercipta dengan kalimatullah. Isa kalimatullah, kalimat Allah. Sebab tanpa perantaraan malaikat nak datang letakkan benih dalam, tak. Allah cuma kata kun fayakun, maka jadilah Isa. Isa terjadi dengan kalimah Allah. Jadi Isa dipanggil sebagai kalimatullah kerana terjadi Nabi Isa bukan dengan asbab-asbab manusia. Terjadinya Isa dengan kalimah kun fayakun. Allah kata kun, hanya satu perkataan Allah kata kun, maka Isa dinamakan sebagai kalimatullah. Kalimatullah alqaha ala Maryam. Kalimah Allah, itu kalimah kun yang Allah SWT perintahkan ke dalam Maryam atau dalam rahim Maryam. Allah kata jadilah. Itu perintah yang pertama. Allah perintah, mana Allah nak jadikan, terjadi. Tanpa perantaraan mana-mana makhluk. Kadang-kadang Allah perintahkan malaikat untuk lakukan perkara. Allah perintahkan malaikat Mikail untuk sebar-sebarkan rezeki, bahagi-bahagikan rezeki. Allah perintahkan malakul maut untuk cabut nyawa dan tugas-tugas malaikat yang lain. Juga menunjukkan kuasa Allah. Bab malaikat, kita boleh tengok pada malaikat buat sesuatu berkaitan dengan alam ini, bukan malaikat berkuasa, tapi malaikat adalah utusan Allah, ikut perintah Allah. Maka kita tidak minta dan berdoa kepada malaikat, kita tak berdoa kepada Allah. Saya selalu buat contoh, malaikat ni kalau kita ada kiriman daripada penjual, penjual yang kirim barang pada kita, bukan postman. Postman hanya bawa. Nak minta, kita nak beli barang, bukan beli dengan postman. Kita beli dengan tuan punya barang. Rezeki datang daripada Allah. Malaikat hanya menyampaikan. Tugasnya untuk menyampaikan. Jadi jangan minta dengan malaikat.
Kerana yang memilikinya dan yang mengarahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul kita tak minta rezeki daripada Mikail. Kita tak minta hujan diturunkan, tak minta istisqa dengan Mikail, tak minta panjang umur dengan malaikat maut. Kita tak minta selamat azab kubur daripada Munkar dan Nakir dan sebagainya. Ini akidah, pelajaran asas akidah yang perlu kita tahu. Malaikat-malaikat yang Allah berikan tugas untuk menguruskan alam ini tidak layak untuk kita mohon. Apatah lagi nak dikatakan ada manusia yang diberikan kuasa uruskan alam. Tak mungkin ada manusia yang boleh uruskan alam di alam ruh. Tidak, manusia tidak diberikan tugas tersebut. Tugas itu hanya diberikan kepada malaikat. Malaikat yang diberikan tugas itu sekalipun tidak layak untuk kita minta padanya sesuatu. Apatah lagi dikatakan fulan dan fulan, syekh fulan-fulan, wali kutub, wali ini dan untuk uruskan alam begini begitu. Ini cerita palsu. Dari mana kita tahu palsu? Cerita tentang wali-wali yang disebutkan ini adalah cerita berkaitan perkara waib. Cerita tentang alam ruh. Siapa tahu tentang ruh? Siapa tahu tentang perkara waib? Selain daripada apa diwahyukan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah pun tak tahu tentang alam ghaib secara direct. Rasulullah tahu kerana berita yang disampaikan kepada Rasulullah. Kerana Rasulullah adalah utusan Allah. Nabi tak tahu perkara ghaib. Dalilnya ketika Aisyah dituduh sebagai berzina selama lebih sebulan, Nabi sedih. Nabi hanya datang tengok. Nabi tak tahu yang mana betul salah. Sehingga Allah turunkan wahyu. Dan banyak peristiwa yang lain. Dalil bahawa Nabi tidak tahu perkara ghaib. Hanya Allah yang tahu. Allah sampaikan. Macam mana cerita zaman sekarang? Orang ajarkan, oh Syekh fulan dan fulan dia tahu perkara ghaib. Terangkat hijabnya. Dia nampak siapa ahli syurga, ahli neraka. Dia boleh buat. Alam ni berada di bawah tangan dia. Dia boleh kencing. Kencing boleh berubah jadi emas. Dia nak jumpa Nabi, selak. Tirai dan sebagainya. Ini semua golongan-golongan yang menyesatkan umat. Dan saya memang tak simpan langsung perkataan untuk meraihkan. Tidak, bab ini bab kita perlu tegas. Akidah dalam bab ini perlu jelas. Kita belajar tauhid untuk mentauhidkan Allah dalam bab ketuhanannya. Sama ada dalam bab rububiyah ataupun uluhiyah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan ke atas mereka, iaitu tentera bergajah, tayran ababil, burung-burung yang berbondong-bondong. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana caranya menggagalkan tentera bergajah itu dengan mengirimkan kepada mereka burung ababil yang berduyun-duyun sambil melempar mereka dengan batu-batu dari tanah yang sangat panas. Sehingga mereka hancur dan daging mereka tertanggal dan berjatuhan ke mana-mana. Ibn Jauzi berkata, terdapat 5 pendapat tentang makna ababil. Ini yang saya sebutkan tadi. 1. Berpancar-pancar ke sana dan kemari. Demikian menurut pandangan Ibn Mas'ud dan Al-Akhfash. Atau Al-Akhfasi. Saya tak pasti Al-Akhfash ni siapa. Kalau saya sebut, maafkan saya. Saya bulatkan, saya akan cek balik. Pendapat Ibn Mas'ud. Mana ababil artinya burung datang, jumlahnya ramai. Yang tak tahu tak tahu arahnya mana. Kiri kanan penuh. Macam kekatu. Ramai burung datang, buang batu ke atas mereka. Yang kedua, erti ababil berduyun-duyun dan beriringan. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Mujahid dan Muqatil. Iaitu datang dengan satu saf. Yang tadi datang bercelaru. Datang ramai-ramai. Kiri kanan depan belakang dia penuh, burung banyak. Semuanya buang batu. Maksud kedua adalah ababil datang berkumpulan, sebaris atau datang ramai-ramai satu kumpulan dengan mana namanya beriringan. 3. Maksud ababil jumlah yang banyak. Ababil artinya datang dengan jumlah yang banyak. Ini pendapat Al-Hasan. Kelima, maksud ababil adalah kelompok demi kelompok. Mana satu grup datang grup yang lain. Dan yang keempat, maksud berwarna-warni ababil.
Ha. Imam Al-Maraghi berkata, mungkin juga burung ababil yang dimasukkan itu terdiri daripada jenis nyamuk dan lalat yang membawa bakteria dan virus penyakit tertentu. Atau mungkin juga batu-batu yang dibawa burung-burung tersebut daripada batu kering yang mengandungi racun. Sehingga dengan bantuan angin yang menghembus kencang, maka tersebarlah penyakit menular yang akhirnya memusnahkan tentera bergajah. Makna yang kat bawah ni disebut Imam Maraghi adalah ketika beliau mengulas bahawa kalimah tayran kalau bukan bererti burung. Sebab kalau ada orang nak menafikan, dia kata bukan burung tu tayran artinya satu penerbangan. Maknanya seperti disebutkan Imam Maraghi. Namun wallahu alam, kisah ni betul-betul burung, batu dilemparkan betul-betul batu sehingga disimpan di rumah Al-Abbas. Orang Mekah dia simpan sebahagian daripada biji-biji batu tersebut yang dikatakan lebih kecil sedikit daripada al-hims, iaitu kacang soya, lebih kecil daripada biji kacang soya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Okey, lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Lagi 12 minit. Oi, makan strepsil. Terpaksa. Saya selalu kena letakkan di celah-celah ni supaya Allah mudahkan, insyaAllah. Amin. Sampai sekarang masih tiap-tiap kuliah kena letak macam tu. Dia habis datang balik otak dia sikit-sikit. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim itu burung-burung tersebut melemparkan mereka. Maksudnya burung tadi dia bukan jatuhkan. Memang burung tadi dia lempar dengan kuat. Kerana ramyah artinya satu balingan. Dia bukan jatuhkan. Burung tadi walaupun dia kecil tapi dilemparkan jatuh dengan kencang. Batu tadi kalau batu kecil tapi kena baling kuat-kuat sakit. Sakit, batu panas pula. Sebab tu dia batu yang kecil yang panas dilemparkan dengan laju oleh burung tersebut. Sebab tu menyebabkan jasad-jasad mereka hancur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Daun yang penuh dimakan oleh ulat jadi lubang-lubang kerana dimakan oleh ulat. Sama seperti badan mereka jadi bocor dan hancur kerana burung tadi bukan menjatuhkan saja, batu yang panas tadi dilemparkan oleh burung-burung tersebut. Maksudnya tarmihim bihijaratin dengan batu. Jadi dengan jelas Allah sebut memang batu. Sebab tu kalau nak terjemahkan, oh tayran ni bukan burung, dia ni ulat, nyamuk, lalat sebagainya, tak kena dengan konteks. Sebab tu pandangan ni hanya disebutkan, saya lebih suka kalau diisyaratkan bahawa pandangan ni pandangan yang lemah. Supaya kita taklah pening kepala nak terjemahkan alat macam mana. Pandangan yang lemah perlu dikatakan ianya lemah. Tayran yang diartikan bahawa selain burung, dia kata mungkin barang berterbangan atau binatang-binatang yang lain. Pandangan ini pandangan yang lemah dalam konteks ini kerana dalam riwayat yang tunjuk jelas menunjukkan bahawa memang burung sebenar. Dan yang dilemparkan memang batu sebenar. Sebab Allah kata bihijaratin, dengan batu. Kalaulah lalat atau nyamuk nak bawa batu macam mana? Kita tak mungkin. Kalau boleh dikatakan bahawa tayran itu bererti tayran benda yang terbang. Kalau kita selain burung pun terbang, boleh. Tapi macam mana nak jawab dengan berkata hijarah? Hijarah batu-batu. Tak mungkin binatang-binatang disebabkan itu seperti nyamuk, lalat dan sebagainya bawa batu. Jadi kita terjemahkan sebagai asal tayran adalah burung. Dan itulah yang difahami oleh masyarakat. Oleh orang Islam dari dulu sampai sekarang. Tarmihim, burung-burung tadi melemparkan mereka, iaitu lemparkan tentera bergajah tadi, bihijaratin, dengan batu. Hijarah, batu. Satu ke banyak? Banyak.
Bihijaratin min sijil. Dengan batu-batu daripada sijil. Apa erti sijil? Sijil boleh bererti sijil, batu yang terbakar, batu hitam. Sijil boleh bererti semua sekali batu-batu tersijil, tercatat nama orangnya. Contoh, Fulan Abraha, batu nama Abraha. Burung tu ambil batu nama sijil yang tercatat dengan nama tadi, campak atas kepala Abraha. Siapa tentera yang lain? Katalah dalam situ namanya Fulan. Batu tu tercatat dengan nama mereka dan batu tadi, burung tadi diperintahkan untuk buang ke atas nama mereka. Itu pandangan sebahagian ulama. Dan ada yang mengatakan sijil ini, yang kelima sijil iaitu api neraka. Batu tadi dia ambil daripada batu yang diperintahkan, batu tadi ada daripada batu-batu neraka. Dan macam-macam tafsiran, cuma kita baca apa yang disebutkan oleh pengarang. Maksudnya, batu-batu yang dilemparkan oleh burung-burung ababil ke arah tentera bergajah itu berasal daripada tanah terbakar. Ini makna pertama, tanah terbakar. Daripada Ubaid bin Umair Al-Laythi katanya, tatkala Allah berkehendak untuk menghancurkan tentera bergajah, lalu Allah mengirimkan kepada mereka burung yang muncul dari dasar laut. Ini dari riwayat Ubaid Al-Laythi. Masing-masing burung membawa 3 biji batu. 1 batu di paruhnya dan 2 batu lagi pada 2 kakinya. Ini riwayat yang kuat lah. Mana 1 kat paruh, mana 3 biji. 1 kat paruh dan 2 kakinya. Ketiga-tiga batu tersebut dilempar oleh burung-burung ababil ke atas kepala mereka sambil memekik. Dan tidak ada satu pun batu yang dilemparkan dari satu sisi melainkan keluar dari sisi yang lain. Artinya melecur lah. Mana kalau kena pada satu bahagian, melecur keluar. Mana kalau kena di bahagian bahu, sampai tembus di arah terusnya. Arah di bawahnya. Maka masa yang sama Allah mengirimkan pula angin ribut yang sangat kencang sehingga hancur ribulah mereka semuanya. Di sini, menurut kaul yang ketiga, cuba gabungkan 2 pertama. Tayran ababil, 1 burung tu buang batu macam Al-Quran tadi, dan di samping itu Allah kirimkan tayran, berarti barang-barang berterbangan yang lain, sama ada angin ataupun ulat ataupun lalat ataupun kotoran tertentu yang dibawa oleh angin, juga membantu menghancurkan mereka semuanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa natijahnya? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Okey. Antivok ada? Ada Ustaz, ada. Ada. Antivok, ja'ala kat sini bermakna sayyara ke khalaqa? Saja test ayat akhir. Faja'alahum rasa-rasanya sayyara. Ustaz, boleh? Sayyara, betul. Sebab dia 2 maf'ul. Hum 1, ka'asfin 1 lagi. Ka'asfin makul. Alhamdulillah. Jadi maknanya sampai. Faja'alahum, hum orang pertama. Dan Allah jadikan mereka, ni objek yang pertama, ka'asim ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan. Maksudnya Allah jadikan mereka hancur seperti itu. Jadi kalau ada 2 objek, artinya maknanya sayyara. Faja'alahum, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka, iaitu jadikan tentera-tentera tadi ka'asfin ma'kul, seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan betapa dahsyat musibah yang menimpa tentera bergajah. Badan mereka berlubang-lubang dan daging mereka berkecai-kecai, tidak ubahnya bagaikan daun yang dimakan ulat. Kisah di atas menggambarkan betapa kehebatan dan keistimewaan kota Makkah Al-Mukarramah. Gariskan kota Makkah Al-Mukarramah. Kerana kita akan sambung kalau tidak kita belajar pun. Sebab itu hebatnya Mekah ni disambung dengan ayat li'ila fi Quraisy, kerana Allah nak jaga penyatuan orang Quraisy di Mekah. Jadi ka'asum ma'kul, kenapa Allah jadikan mereka ni hancurkan tentera?
Mungkin kerana Allah nak jadikan Quraisy bangsa yang mulia, mungkin kerana Makkah Al-Mukarramah, kerana juga Allah SWT sediakan perkara itu kerana itu adalah Allah akan utuskan Nabi Muhammad di Makkah Al-Mukarramah. Zahirnya kerana dua perkara, kerana Nabi Muhammad dan kerana Makkah, kerana Allah kata la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Okey, nanti insya-Allah kita bincang kemudian pada surah tersebut insya-Allah. Kota ini telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak dahulu lagi. Penggunaan kata Rabbuka dalam ayat Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil mengandungi isyarat bahawa sesungguhnya aku mendidikmu, iaitu Rabbaituka, dan aku memelihara hafiz Kaabah kerana kaummu. Jadi kaummu artinya Quraisy. Okey. Jadi kenapa saya suruh gariskan satu kota Mekah, yang kedua kaumnya kaum Mekah. Allah jaga Mekah ni daripada tentera Abrahah sebab siapa? Sebab kaum Nabi ke atau sebab Mekah? Sebab Kaabah sendiri? Sebab Mekah? Sebab negeri itu? Atau sebab orang situ? Atau kerana Rasulullah? Walaupun ketika itu mereka masih kafir. Oleh sebab itu, bagaimanakah aku akan membiarkan untuk mendidik kamu setelah aku mengutus kamu sebagai Rasulku dan setelah masuk Islam kebanyakan kaumku. Mana Rabbaituka bukan didik tu, jaga sebenarnya untuk tarbiyah. Tapi tak apa, maksud didik pun ada dalam kalimah tarbiyah. Okay, kita coba baca. Rasulullah SAW bersabda pada hari penaklukan kota Mekah, Innallaha habasa an Makkah al-fil. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala halang tentera bergajah. Allah SWT halang daripada Mekah ini gajah. Gajah sampai kat Kaabah, dia tak nak masuk. Abrahah suruh pergi ke depan, tak nak ke depan. Dia duduk. Bila Abrahah pusingkan, suruh pergi arah lain, pergi. Sebab gajah tahu kedudukan Makkah Al-Mukarramah. Wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Dan dia telah merestui Rasulnya, orang-orang beriman menguasainya. Ini ayat la uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kemuliaan negeri ini. Negeri Makkah Al-Mukarramah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu wahai Muhammad tinggal di negeri ini. Jadi Makkah lebih mulia. Hal la yahillu. Atau makna hal la yahullu. Dan engkau wahai Muhammad, kamu lebih mulia daripada Kaabah dan kamu lebih patut dimuliakan. Maka bila kamu nak masuk ke Kaabah, masuk ke Mekah, kami halalkan tanah haram untuk kamu. Wa anta hillum bihadzal balad. Sebab Nabi lebih mulia berbanding dengan tanah haram. Jadi Allah SWT ketika Nabi datang dengan kaum muslimin, Allah halalkan tanah haram untuk hari itu kerana Rasulullah hanya satu hari yang Allah berikan kepada Rasulullah. Wa innahu qad 'adat hurmatuhal yawm ka hurmatiha bil ams. Dan hari ini Allah halalkan untuk Nabi masuk. Lepas Nabi masuk, Nabi berkhutbah, Nabi kata hukum pengharaman tadi kembali semula pada hari ini sebagaimana semalam pada hari sebelumnya diharamkan. Maksudnya tak boleh sampai beliau angkat senjata. Hanya hari Nabi buka kota Mekah, Allah halalkan tanah Mekah untuk diangkat senjata. Semua orang yang mengangkat senjata dan perang kat Kaabah, kat Mekah, alasan apa sekalipun, mereka adalah golongan yang melampau. Sebab tu kita kalau dengar Houthi datang serang ke, tak payahlah nak guna sentimen tak apalah Syiah lawan dengan Wahabi. Jangan main sentimen. Ini cerita tentang Mekah. Tak boleh angkat senjata di Makkah Al-Mukarramah. Allah pelihara Mekah sebelum lagi zaman, sebelum ada Nabi SAW, sebelum ada agama Islam. Zaman tu zaman yang jaga Mekah ketika siapa? Musyrikin. Allah jaga Makkah Al-Mukarramah. Allah pelihara Makkah Al-Mukarramah. Jangan nak setuju tak setuju dengan kerajaan Arab Saudi yang sekarang, dia tetap Islam. Jauh lebih mulia daripada kaum musyrikin. Apatah lagi kalau mereka betul-betul yang ada di sana adalah orang-orang yang menjaga tauhid Allah, menjaga agama tauhid. Nabi kata ala falyuballigh asy-syahid al-ghaib. Ketahuilah hendaklah yang hadir sampaikan maklumat kepada yang tidak hadir. Kerana hadis ini panjang. Berkatakan khutbah Nabi SAW ketika pembukaan kota Makkah. Okey, insyaAllah sampai sini kita buka soalan sikit Prof, insyaAllah boleh? Assalamualaikum Ustaz. Silakan ya, Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Samad. Gini, dalam perbicaraan kita tu rasanya tak disebutkan kumpulan burung tu daripada mana Ustaz? Kumpulan Takut ada burung soalan. daripada dasar laut disebut tadi. Oh, daripada dasar laut je? Dari Ya, arah ya. laut. Dari arah laut. Okey. Ya. Okey, Maksudnya kalau kat Mekah arah laut mana? Daripada arah Jeddah. Jeddah. Daripada arah Jeddah. Atau Bahru Okey. Makkah. Arah-arah sana. Sebab tu tanah Okey, liat. Tanah liat hanya ada kawasan sana. Kat padang pasir tak ada tanah liat. Lepas tu sijil diartikan dengan tanah liat. Sebab tanah liat ada di kawasan laut. Okey. Okey, insyaAllah. Burung ni muncul dari dasar laut kan? Dasar laut. Dari dasar laut. Dasar laut artinya dari arah laut sebenarnya. Ya, okey. Itu terjemahan. Terjemahan. Tapi menqibal dari arah. Sama ada arah tu maksudnya keluar dari situ ataupun memang dari situ dia ambil batunya. Itu satu dua ada kemungkinan. Ada yang kata memang Allah ciptakan burung tu khas. Memang burung tu burung yang special yang keluar dasar laut ambil batu tertentu. Ini bagi siapa yang terjemahkan sijil sebagai nama. Jadi burung ni dia tahu nama siapa. Dia tulis nama, oh ni Abraha, ambil nama baring. Ni burung khas. Habis. Tapi kebanyakan ulama kata ni burung biasa. Burung biasa Allah perintahkan ambil. Ni burung-burung yang ada biasa tapi Allah boleh perintahkan burung tu sendiri salah satu tentera Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah nak. Kadang-kadang Allah jadi ikan belalang. Zaman kaum Fir'aun, belalang, darah dan sebagainya, katak dan sebagainya, semuanya tentera Allah SWT kalau Allah perintahkan. Okey. Bagus, insyaAllah. Tapi burung dari laut ini dari segi sains lah. Burung dari laut ni burung apa? Burung camar ke? Camar laut kalau Ustaz tahu. Camar laut dia antara betul. Seagulls. Seagulls. Tapi itu dari dasar laut tu atau burung tinggal di laut? Prof? Burung tu di laut lah, dia di sekitar laut lah. Kalau camar ni dia di laut. Tapi kalau terjemahan daripada Ubaid ke sini, dia kata dasar laut. Dasar laut kan. Betul kan? Kalau camar laut ni dia memang duduk di pinggir-pinggir laut macam tu kan. Wallahu alam. Tapi yang pentingnya burung lah. Dia ada tentang riwayat berkaitan ababil ni satu perbincangan yang panjang. Yang ada tesis tentang ababil tu. Tesis tu bukan tesis agama, tesis ada satu bidang sains. Dia nak kaitkan antara nas agama dengan sains, dia buat kajian. Itu yang berkaitan dengan tanah yang dia ambil, tanah yang hancur. Adalah saya pun tak silapnya saya lupa dah. Pernah nampak di library. Tak baca detail. Tapi banyak istilah sains. Jadi kalau Prof sebagainya boleh dapatkan tu. Ada satu topik berkaitan dengan burung ababil. Saya ada terbaca sikit tapi tak baca habis lah. Cuma dia punya analogi ni burung satu. Yang kedua, seakan-akan burung. Maknanya dia macam burung tapi sebab yang dia bawa tu adalah batu yang sangat panas. Macam mana paruh luar. Kalau burung biasa lah. Dia bawa batu tu. Dari segi logik sainsnya, paruh dia akan terbakar. Dia punya kaki pun akan terbakar. Maknanya batu yang sampai boleh hancur, maknanya bila dia lempar tu, dia kena pada gajah tu daripada atas berlubang sampai ke bawah kan. Itu ayatnya. Jadi memang batu yang sangat panas. Bukan panas yang biasa-biasa ni kan. Itu jadi wallahu a'lam, Allah ni lebih maha berkuasa, kita pun tak tahu kan. Memang ada tesis ni cerita secara detail pelbagai kemungkinan. Berbagai kemungkinan. Tapi penghujungnya saya bacanya tidak belik-belik. Penghujungnya dia kata tetap bila Allah kata tayran paling sesuai, terjemahan macam orang dululah. Maksudnya
hujung sekali kata memang burung ambil batu baling. Cuma batu sijil ni yang menghancurkan orang macam mana, Allah cipta khas macam mana, Allah sebut kerana dengan semua dengan kehendak Allah. Jadi memaknakan dengan makna yang zahir yang umum itu lebih didahulukan berbanding dengan tafsiran-tafsiran kemudian. Cuma sangat-sangat semua benda itu adalah kajian yang perlu secara spesifik tetap kita perlu kajian. Satu manfaat dalam ilmu tafsir, Quran difahami oleh semua generasi dan dalam semua peringkat pendidikan. Dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau sampai pada zaman sekarang, orang boleh faham Al-Quran dengan kajian sains dan tak bertentangan dengan apa yang disebut lama, hanya tambahkan itu sains itu diterima. Sains yang tidak menafikan apa yang difahami oleh orang dahulu dan tak menafikan apa yang difahami oleh salafus salih. Tapi kalau dia melibatkan, artinya menafikan kefahaman orang dulu, sedangkan mereka lebih dekat dengan zaman burung. Allah kata kamu nampak, alam tara nampak, dan mereka mengatakan ada burung. Bila dinafikan itu bukan burung, itu yang jadi persoalan yang saya kata kuat pandangan ni, kata. Allah sebut alam tara, kamu nampak. Burung nampak apa yang lakukan terhadap tentera bergajah, seolah nampak atau cerita tu memang zaman Nabi lahir. Mana orang yang 15 tahun lebih tua dari Nabi confirm lah, tahu dengan jelas, nampak peristiwa tersebut. Seolah Nabi nampak. Mereka katakan burung. Riwayat-riwayat daripada ini semua kata burung. Jika ada maknakan selain daripada burung, dia akan jadi adakah mereka yang hidup dalam zaman tu, yang tahu benda tu, cerita nampak burung-burung besar mana, batu besar mana, mereka simpan lagi. Dan batu tu, kalau nak kata dia panas dan batu tu lain daripada lain, tak juga. Sebab lepas dia baling, keluarga Abdul Muttalib ada simpan di rumahnya, di rumah Ummu Hani, ada beberapa biji yang disimpan untuk kenangan tentera bergajah dibunuh oleh atau dimatikan oleh tentera, oleh burung ababil. Sebab tu diketahui dia lebih kecil daripada Hims, lebih kecil daripada kacang soya lah. Hims Hims bukan kacang soya, kacang kuda. Kacang kuda. Betul. Jadi banyak syarat kalau ada orang lebih kepada tafsir yang zahir, macam orang faham tu dia lebih kuat dari segi riwayat. Ya. Tapi kita ini di segi hujah lah kan, kita nak bagi faham masyarakat sekarang ni, orang sains, orang teknologi, orang yang dia mencari agama ni melalui sains kan, dia nak faham tu, dia kena faham maknanya dari segi macam mana batu tu dilempar, apa dia suhu dia batu kan. Macam Maurice Bucaille lah, dia nak faham Islam tu, hidayah tu melalui sains kan. Dia tengok, oh betul lah, dia kata nutfah ni macam ni, bila dia buat pembedahan kan kepada janin. Jadi dia lihat tu daripada kacamata yang berbeza lah. Mungkin kita orang Islam, kacamata kita beriman kan dengan apa yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran. Tapi bagi orang yang mencari kebenaran, dia cari lain Ustaz. Kalau Ustaz bercakap dengan orang yang orang putih lah kata kan, yang cari agama, dia fikir logik. Jadi kita kadang-kadang ada keperluan kita nak menjawab mereka ni dengan logik dan fakta sains lah kan, itu je lah. Bukan kita tidak beriman, tapi nak convince orang ni kadang, dia kata mustahil, dia kata batu tanah liat, dia kata bagi kita kata Allah, sebab kita faham Allah ni maha berkuasa, Allah ni maha besar, kita faham konsep uluhiyah dan rububiyah, tapi mereka ni tak faham lagi kan. Jadi itulah itu yang dalam prinsip kajian sains, mana semua kajian sains yang dibuat hendaklah tidak bertentangan dengan makna asal yang ada. Sebab Quran mana boleh kita buat kajian tapi berdasarkan kepada makna asal dan riwayat-riwayat, tidak menafikan apa yang telah diijma'kan atau difahami oleh orang dulu. Jadi kajian sains tu perlu disesuaikan dengan perkara tersebut, bukan ayat Quran, perlu disesuaikan dengan sains. Itu yang dibuat oleh kajian sains dibuat oleh siapa yang Turki tu? Harun Yahya. Banyak dia banyak memaksakan fakta ayat Quran
pergi tunduk dengan sains. Dengan itu satu kesilapan dalam kajian sains. Kajian sains yang berdasarkan Quran, ayat yang ada, mafhum yang ada sebagainya dikekalkan, kemudian kajilah sains untuk sesuaikan dengan, dan takkan ada ayat Quran yang bertentangan dengan fakta sains. Tapi kalau dengan dia buat kajian sains dengan teori yang ada pada dia, kemudian memaksa ayat Quran untuk disesuaikan dengan teori yang ada, kat situ akan jadi kebincangan. Konon macam macam dia cerita tentang 7 petala langit. Dia kata 7 lapisan ozon. Ini satu benda yang batil, jelas. Jadi hanya lihat kepada konteks tertentu. Dipaksakan 7 lapisan ozon, 7 petala langit. Dipaksakan ayat Quran ikut sains. Dan itu satu manhaj yang salah. Jadi tapi yang kajian yang Prof sebut ni, kajian sangat menarik. Tapi oleh kerana saya ini bukan orang sains, baca faham separuh, tak faham separuh. Jadi saya dengar nanti natijah je, tak sabar. Saya ke hujung je. Hujung macam tu je lah. Saya dukung nama pengarang sebagainya. Macam-macam lah. Saya pun baca pasal 7 lapis langit ni kan. Salah seorang penulis, orang Islam, orang Melayu. Kalau Ustaz pernah baca dulu, dia senator lah, Amaluddin Darus. Satu masa dulu. Dia kata lapisan ni, 7 ni adalah planet. Maknanya planet 1, planet 2, planet 3, planet. Tapi benda tu akhirnya sains sendiri membuktikan batil sebab planet ni orang jumpa lagi sekarang ni. Lebih pada 7 dah. Orang jumpa lagi. Jadi sebab tu Quran sebut wa banaina fawqakum sab'an shidada. 7 petala langit yang kukuh, bukan planet, bukan ruang kosong. Kalau Ustaz baca buku Amaluddin Darus, dia kata planet. Hanya bumi, pergi ke planet Pluto, planet 7. Sebab sekarang tu orang jumpa dah lebih pada 12 planet dah orang jumpa. Itu antara jenis mana jenis memaksakan Quran ikut sains. Fakta sains. Sainsnya akan berubah semasa ke semasa. Tapi kalau fakta yang jelas, mana kalau dia sesuai dengan Quran, dah sesuai, mana matching betul, itu salah. Macam ilmu embryologi sebagainya, dah matching betul Quran sebut betul, memang takkan salah. Itu fakta. Jadi fakta. Tapi kalau dipaksakan teori ni, sains, Quran dikaji ke teori sains, akan jadi masalah yang banyak. Itu dalam bab ijaz ilmi lah. InsyaAllah. Saya serahkan kepada Prof lah. Macam mana Prof? Ada lagi? Silakan. Bapak. Ustaz, jadi ababil ni Ustaz, kalau kita nak jelaskan kepada masyarakat, dia sebenarnya bukan nama burung Ustaz ya? Dia sebenarnya dalam keadaan atau dia sifat Ustaz ya? Berbondong-bondong. Berbondong-bondong, beramai-ramai, atau datang menyerang serentak di segenap arah, ataupun yang datang berduyun-duyun satu kumpulan demi satu kumpulan. Jadi itu kena jelaskanlah pada generasi baru ni, sebenarnya ababil tu bukan nama burung. Ya, betul. Sifat atau keadaan. Boleh keadaan Ustaz? Hal? Tak boleh? Betul. Ababil adalah keadaan burung tu datang. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, kalau tak ada insya-Allah kita sambung minggu depan. InsyaAllah. Okey, tak ada apa. Terima kasih. Jazakallahu khair. Okey. Sahabat semua, silakan. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.